Ada tiga mahkota besar di dalam kehidupan kita ni, dalam tubuh badan kita ni ada tiga mahkota besar yang selalu dikufuri, tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linabil Karim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وبعد. وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. Yang semati tuan-tuan, sah-sah kepimpinan dan pentadbiran Masjid Al-Irsyad USJ 1, jangan lupa juga kepada tuan-tuan hadirin sekalian, ayah-ayah, abang-abang muslimin yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada tengah hari yang penuh keberkatan ini untuk sama-sama kita mendengar beberapa penerangan dan peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan beberapa ayat Al-Quran yang akan kita bicarakan pada tengah hari yang penuh keberkatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di saat ini menjadikan pertemuan yang bertambah keberkatan dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kemuliaan hidup di dunia sampailah ke akhirat kelak, insya-Allah. Apa khabar semua? Senyap semua? Kan tidur dah aku awal lagi. Khutbah pun tak mula lagi. Jadi ala kulli halnya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam satu ayat Al-Quran, Allah SWT sebut, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada terkena sambaran api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ditegur oleh Allah SWT, bahkan menjadi satu gambaran yang Allah SWT sebut sedemikian sebab Allah suruh kita jaga diri kita dan jaga keluarga kita supaya jangan terkena api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Allah kata, wahai manusia sekalian, ketahuilah oleh kamu bahwasanya anak-anak kamu dan harta kamu semua itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Harta, anak pinak, semuanya itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sekalian. Bahkan ayat yang kita baca di awal tadi, Allah suruh kita pelihara keluarga kita supaya jangan terkena sambaran api neraka Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana dibangkitkan kita nanti di yaumul qiyamah setelah selesai perbicaraan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan, ayah-ayah, abang-abang yang dikasihi Allah sekalian, dalam situasi kita hidup sekarang ini, kita perlu mengambil peringatan demi peringatan yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Allah sebut, wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah kata apa? Berilah peringatan kepada ahli-ahli keluargamu yang terdekat. Maksudnya Allah suruh kita jaga sungguh-sungguh keluarga kita ni supaya tak terjerumus ke lembah kebinasaan setelah kita dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Bahkan di alam barzakh pun Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita jaga sungguh-sungguh, buat amalan yang hebat-hebat, buat amal-amal soleh yang boleh menyenangkan kita di alam barzakh
sehingga kita diberikan kejayaan yang mutlak, yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat Quran yang lain. Allah kata apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahu akbar. Allah kata apa? Hari ini tidak memberi manfaat sedikit pun harta dan anak pinak kamu, melainkan kamu datang bertemu dengan Allah bawa takwa, bekalan yang paling takwa, bawa hati yang sejahtera, iaitu takwa. Bukan bawa mai sejahtera ya. Bawa apa? Hati yang sejahtera, iaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, sebab apa nak kena bawa bekalan takwa, ustaz? Sebab Allah declare, Allah sebut, Allah isytihar dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kamu dengan bekalan takwa. Tidak ada bekalan lain melainkan bekalan takwa yang kita nak bawa bertemu dengan Allah. Jangan bawa anak nak bertemu dengan Allah, jangan bawa dosa bertemu dengan Allah, jangan bawa harta bertemu dengan Allah. Sebaliknya, bawalah bekalan takwa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Nabi, dia bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata, "Ya Rasulullah, ayyud du'ai afdal?" Wahai Rasulullah, apakah doa yang paling afdal kalau kami nak minta dekat Allah Subhanahu wa taala ni? Lalu Nabi tengok keadaan dia, Nabi tengok identiti dia, Nabi tengok respon dia, Nabi tengok keadaan kepribadian dia. Lalu Nabi kata, "Sal rabbak." Mintalah kamu kepada Tuhanmu. Minta apa? Minta al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Nabi bagi tahu kepada dia, Nabi tengok keadaan dia, Nabi tengok dia ni berperwatakan, dia ni banyak benda-benda yang bermasalah pada diri dia. Lalu Nabi kata, mintalah kepada Tuhanmu. Doa yang paling afdal, doa kalau nak minta dekat Allah Subhanahu wa taala, minta keselamatan di dunia sampai di akhirat kelak. Jangan minta benda-benda yang lain. Ini yang paling afdal punya doa. Bahkan Nabi kata apa? Minta keselamatan di dunia sampai ke akhirat kelak, dan minta kesihatan. Minta selamat, minta sihat. Al-afwa wal-afiyah, minta selamat dan minta keampunan Allah supaya Allah ampun dosa kita. Tuan-tuan, minta ampun banyak-banyak dekat Allah ya. Jangan sombong sangat kita ni dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari hujung rambut sampai hujung kaki kita, daripada bangun tidur sampai kita nak tidur balik, daripada kita bayi sampai kita besar sampai sekarang ni, semuanya nikmat-nikmat Allah itu akan dipersoal oleh Allah di atas apa yang kita guna dan kita manfaat ke arah mana. Kalau kita ada ilmu, Allah akan tanya ilmu kita tu kita guna, kita cenderung ke arah yang mana. Kalau kita ada nikmat yang Allah kurniakan kepada kita selama ni, kita guna dan kita manfaat ke arah mana. Kalau kita ada anak, kita manfaatkan anak kita ke arah mana. Kalau kita ada kereta, kita ada kenderaan, kita ada motor, kita ada segala-galanya, ke mana arah yang kita channelkan dia, sama ada untuk mentaati Allah, sama ada untuk nak mendekatkan diri dengan Allah, ataupun semua yang nikmat yang Allah kurniakan kepada kita itu untuk menjauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan baca dalam satu ayat Al-Quran, Allah sebut, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru an akfur." Allah kata, inilah kelebihan-kelebihan yang aku berikan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Untuk apa ya? Liyabluwani aashkuru am akfur. Sama ada nak jadi manusia yang syukur di atas pemberian nikmat dan kelebihan yang Allah kurniakan kepada dia, ataupun sebaliknya nak menjadikan diri dia ini sebagai manusia yang kufur, jauh diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan nak pilih yang mana? Ustaz, kami pilih jadi hamba Allah yang bersyukur. Itu orang yang cerdik, orang yang bijak, menjadikan dan memanfaatkan segala pemberian Allah kepada dia. Ustaz, kami tak tahu nak jadi macam mana Ustaz. Boleh jadi kami jadi manusia yang kufur,
di atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kami selama ini, rupa-rupanya kami tak reti nak mai ke masjid. Allah bagi TV besar rumah kita, Masya Allah, besar TV. Kalau jatuh tu mati, tu tak? TV tu kalau jatuh ke anak kita, dia duduk tengah tengok, TV tu tumbang, mati. Besar gila TV, Masya Allah. Kipas besar tak apa lah, tuan-tuan, macam ni sejuk, Masya Allah. Jadi tuan-tuan, segala yang dikurniakan Allah kepada kita itu, channelkan dia ataupun arahkan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh? Senyap semua, Masya Allah. Ini tak masuk khutbah Jumaat kan? Masuk khutbah Jumaat dia patuk habis. Tidur habis. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, saya baru lepas cucuk booster tadi kan. Baru cucuk yang ketiga vaksin. Saya naik motor daripada Sungai Besi, cucuk di Sungai Besi, turun main sini tuan-tuan. Naik motor tadi merah muka saya, turun lagi merah muka saya. Duduk depan ni tuan-tuan, rasa macam nak belelong. Tapi tak apalah, kalau saya kojol nanti tuan-tuan, tuan-tuan bacalah Quran kat saya. Tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, dia apa-apa pun askar dulu tuan-tuan. Bawa orang tak boleh kata apa. Askar boleh. Oh askar tak apa. Mana boleh askar tak apa. Kami pun nak kena je. Tak apa. Nanti tuan-tuan pula kena je. Ke tak kena dah? Tak kena dah Ustaz. Kami ni 2 cukup dah Ustaz. 2 pun dah nak macam teruk dah Ustaz. 3 ni biar askar je lah. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Jadi maknanya segala apa yang Allah kurniakan kepada kita ni, manfaatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab di sana ramai manusia yang menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba tuan-tuan dengar hadis kursi yang saya nak baca ni. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut melalui firman-Nya, melalui perkataannya yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba tuan-tuan tengok, kalau kita nak jadi kelompok yang pertama ataupun kelompok yang kedua, cuba tuan-tuan selidik diri tuan-tuan sendiri. Saya nasihat diri saya, jom kita pakat-pakat selidik diri kita di level yang mana, golongan yang pertama ataupun golongan yang kedua. Boleh Jom kita semak diri kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, awwalu syai'in katabahu Allah ta'ala fil lauhim mahfuz. Ketika mana di awal-awal penciptaan kami lauhim mahfuz itu, kami tulis katabtuhu Allah Ta'ala fi lauhim mahfuz, la ilaha illa ana. Kami tulis di langit Allah, di arasy Allah itu, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ni nak sebut kata keagungan Allah ni. Awal-awal dia ciptakan arasy, dia tulis la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Bahkan disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manistaslama biqadai. Sesiapa yang menjadi orang Islam, dia reti tunduk di atas ajaran dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang pertama. Jadi orang Islam tunduklah. Allah kata apa, follow je Allah. Jangan petikai apa yang Allah suruh buat. Semayang 5 waktu, 5. Jangan semayang 4, jangan semayang 3, jangan semayang 2, jangan semayang 1. 5. Haji di Makkah, jangan buat haji di tempat lain. Puasa Ramadan puasa fardu Ramadan. Zakat, kalau mampu untuk mengeluarkan zakat, keluar. Kalau layak untuk dikeluarkan zakat, keluar, jangan simpan. Allah suruh memuliakan anak yatim, mulia anak yatim. Allah suruh memuliakan jiran kiri kanan kita, depan belakang, termasuklah yang non muslim, mulialah jiran kita. Allah suruh kita memuliakan binatang-binatang yang berada di sekeliling kita, mulia. Allah suruh kita menyayangi di antara sesama Islam, mulialah. Jangan duk bergaduh, jangan duk memfitnah. Jangan duk maki kawan ni maki kawan ni, kawan ni petikai kawan ni fitnah kawan ni. Jangan. Islam tak suruh kita jadi macam tu. Sekian dimaklumkan. Betul? Jadi maknanya segala apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita turuti apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Selesai yang tu.
Itu namanya manistaslama biqadai. Jadi orang Islam reti tunduk segala apa yang Allah perintahkan kepada dia, maka dia jadi orang Islam yang baik. Wa yasbir ala balai, bahkan dia reti sabar di atas apa yang Allah uji kepada dia. Jadi orang Islam kena sabar. Allah uji apa dekat kita, sabar. Allah uji anak kita, Allah uji isteri kita, Allah uji keluarga kita, Allah uji harta benda kita, Allah uji kenderaan kita, Allah uji rezeki kita. Sabar. Sabar. Masya Allah. Ustaz, saya tak tahu macam mana Ustaz nak lepaskan ujian yang Allah kurniakan kepada saya ni Ustaz. Tolong saya Ustaz. Tu macam tu. Jadi maknanya segala apa ujian dan uji Allah itu kepada hambanya, tolong sabar, sebab di sebalik ujian itu ada hikmah yang Allah cuba nak mengangkat darjat seseorang hambanya melalui ujian yang Allah kenakan ke atas kita. Betul kan? Kita diuji tak boleh datang masjid, betul tak? Uji, Masya Allah. Marah berkandang. Faham marah berkandang? Marah berkandang okey lagi Ustaz. Maki berkandang, dia maki habis. YHWHO semua dia maki habis. Tok Mufti pun kena. Dia marah sungguh sebab tak boleh main masjid. Allahu Akbar. Sabar je lah. Sabar. Allahu Akbar. Jadi maknanya segala ujian yang Allah kurniakan kepada kita, sabar. Tadi yang pertama, Islam yang tunduk. Kemudian kesabaran di atas segala ujian. Yang ketiga, wa yashkur ala ni'mati, dan dia reti syukur di atas nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepadanya. Syukur. Allah bagi nikmat sihat, mainlah rajin semayang sikit di masjid, janganlah semayang di rumah. Orang lelaki afdalnya semayang di mana? Di masjid, bukan di rumah pakcik-pakcik ya. Abang-abang semayang di masjid. Afdal bagi lelaki semayang di masjid. Memadai dia hadir ke masjid itu sebagai tanda kesan orang yang soleh. Orang perempuan afdal semayang di mana Ustaz? Orang perempuan afdal semayang di rumah. Tetapi kalau boleh menjaga pantang larang dan segala apa yang dilarang, maka boleh datang ke masjid. Memadai dia semayang di rumah untuk menjadikan dia sebagai sifat-sifat seorang isteri yang solehah. Tetapi kalau seorang suami yang tidak ada apa halangan tiba-tiba semayang di rumah, maka dia menjadi suami yang solehah. Sekian dimaklumkan. Faham? So semayang masjid lah. Semayang di masjid, jangan main semayang kosong macam tu saja. Lalu kat tabur masjid, buh duit dalam tu. Tak ada orang lain melainkan kita yang nak membesarkan rumah Allah dengan infak kita ke tabur masjid. Boleh? Itu tanda syukur. Syukur rezeki, infak. Segala apa yang Allah berikan kepada kita itu infak. Syukur dari sudut perbuatan kita, datang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu dari sudut perbuatan kita. Boleh? Bahkan Allah kata sekiranya ada tiga-tiga benda ini, elemen tiga-tiga ni ada dalam kepribadian dia. Allah kata apa? Katabtuhu sadiq. Kami catat dan kami tulis hamba-hamba kami yang cukup lengkap 3 dos ini. 3 dos tuan. 3 dos tu ya. Senang sih. Dos yang pertama tadi dia jadi seorang Islam. Dos yang kedua tadi dia reti sabar di atas ujian. Dos yang ketiga dia reti syukur di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada dia. Allah kata katabtuhu sadiq. Kami catatkan dia sebagai hamba-hamba kami yang benar. Masya-Allah. Yang benar ni dia duduk level yang mana Ustaz? Yang benar ni duduk level yang mana Ustaz? Di dalam senarai ranking orang yang soleh di sisi Allah, dia duduk golongan yang kedua selepas para nabi. Masya Allah. Mana Ustaz tahu? Ada ayat Quran ke kata macam tu? Ada? Bukan cakap kosong. May yuti'illaha wa rasul faulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Yang kedua. Masya Allah. Kemudian wasyuhada yang ketiga. Was-salihin yang keempat. Maksudnya dia duduk di ranking yang kedua, di atas senarai orang yang paling mulia selepas kenabian. Masya Allah. So tuan-tuan nak jadi yang mana?
3 dos ini tolong jaga elok. Boleh? Sebaliknya, wa man lam yastaslim biqada'i, siapa jadi orang Islam dia tak nak tunduk segala ajaran-ajaran Islam yang Allah kurniakan kepada dia. Allah perintahkan apa kepada dia, dia menolak, bahkan dia ingkar untuk nak mentaati Allah. Walam yasbir ala bala'i, bahkan dia tak erti sabar di atas ujian Allah ke atas dirinya. Walam yashkur ala ni'mati, dan dia tak erti bersyukur di atas nikmat-nikmat Allah yang Allah kurniakan kepadanya. Maka ambillah kata-kata Allah ini. Cuba tuan-tuan dengar kata Allah ni. Suruh taat kepada Allah tak nak, suruh syukur dengan nikmatnya tak nak, suruh sabar di atas ujiannya tak nak. Allah kata apa? Faltakhiz ilahan siwaya, kamu carilah Tuhan lain selain daripada aku. Cari Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya apa? Carilah Allah, kerana siapa yang mendapati Allah, maka dia akan ada segala-galanya di dunia, bahkan menjadikan kebahagiaannya yang berterusan hingga ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh faham tu tuan-tuan? Jadi tuan-tuan fikir tuan-tuan berada di level yang mana? Golongan yang pertama tadi ataupun golongan yang kedua? Ustaz, kami golongan yang pertengahan. Pertengahan ni haru biru. Dia tak ada stand dia. Kena ada stand tak? Ustaz, saya golongan yang first class tadi Ustaz. Okey lah. 3 dos dah ada? Ya, 3 dos dah ada. Okey lah tu. Ustaz, baru 1 dos, 2 dos belum ada lagi Ustaz. 2 dos yang ketiga pun tak ada lagi Ustaz. Yang tu kena fikir balik. Bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana akidahnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dia reti taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi daripada surah Al-Isra pada ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ingat kepada kita tentang 1, 2 dan 3. 3 mahkota yang ada pada diri manusia ni. Selalunya ramai manusia terlepas pandang dan kadang-kadang terjerumus ke arah ketidaksyukuran dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dia kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 3 benda ni. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh-sungguh ingat kepada kita. Daripada ayat yang saya bacakan tadi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukan oleh kita sekalian. Jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, ada 3 mahkota besar di dalam kehidupan kita ni, dalam tubuh badan kita ni ada 3 mahkota besar yang selalu dikufuri tuan-tuan. Sehingga banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di dalam surah As-Sajdah. Allah kata apa? Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah kata kami jadikan manusia itu ada 3 benda, iaitu telinganya, matanya dan hatinya. Selalunya ketiga-tiga benda ini sangat sikit hamba-hamba aku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa jadi begitu ya? Mari kita tengok beberapa pesanan baginda Nabi SAW ke atas kita sekalian. Ayat Al-Quran banyak cerita berkenaan dengan telinga. Ayat Al-Quran banyak cerita tentang hadis, tentang mata. Ayat Al-Quran banyak cerita tentang hati. Banyak sangat. Sehingga hadis-hadis Nabi pun sama. Cerita tentang telinga, cerita tentang mata, cerita tentang hati. Rupa-rupanya di sana Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menerima feedback daripada manusia yang Allah ciptakan itu. Kebanyakannya manusia tak bersyukur dengan 3 benda ni. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mata kita ni, Allah suruh kita tengok dan pandang segala apa yang ada di dunia ni, kembalikan
tanda syukur kepada dia setelah kita melihat segala ciptaan Allah di dunia ni. Kalau tuan-tuan baca di dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain, Allah kata afala yanzuru, tu ayat cerita suruh kita tengok. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, tu ayat suruh kita tengok apa yang Allah ciptakan di dunia ni. Allah suruh kita tengok betul-betul. Kalau dalam ayat-ayat yang lain banyak yang Allah cerita tentang tengok ni. Jadi maknanya mata kita ni sepatutnya dimanfaatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya. Nak manfaat macam mana ustaz? Baginda Nabi SAW menyebut ada dua mata yang tidak akan diseksa dengan sebab dua mata ini. Mata yang pertama yang bangun malam berjaga dia untuk bermunajat kepada Allah, untuk menghidupkan malam-malam harinya supaya dia merapatkan hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan qiyamul lail. Oh, mata yang tu rupanya. Mata yang kedua iaitu mata yang menjaga di persempadanan negara semata-mata nak menjaga keamanan, kedaulatan, keselamatan tanah air. Mata itu sangat berguna di sisi Allah. Kalau kita yang bukan jenis manusia yang berada di persempadanan, kalau bukan kita jenis manusia yang menjaga keselamatan tanah air kita, kalau tuan-tuan yang bukan manusia yang menjaga di persempadanan tanah air negara kita ni, tuan-tuan ambil satu part daripada dua part tadi, tuan-tuan jadi manusia yang berjaga mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tuan-tuan? Senyap semua, masya-Allah. Ustaz, kami jaga mata kami ustaz, sebab tu kami pejam mata dalam majlis ilmu. Yang tu bukan jaga mata. Yang tu dia buat tarik mata tuan-tuan. Jadi jangan buat macam tu. Jadi maknanya orang yang menjaga matanya itu dari sudut satu bab. Bab yang kedua berkenaan dengan mata, banyak melihat ke arah benda-benda yang baik. Tengok benda yang baik. Tengok apa dapat pahala ustaz? Tengok Al-Quran dapat pahala. Tengok je. Tengok apa lagi ustaz? Tengok orang alim dapat pahala. Tengok para ulama dapat pahala. Tengok muka isteri kita dapat pahala. Tengok muka anak-anak kita dapat pahala. Itu yang disuruh oleh baginda Nabi SAW, suruh memanfaatkan mata kita sebagai lambang syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaan mata. Cuba tuan-tuan pergi tanya orang yang mata dia tidak diizinkan Allah untuk memandang. Orang buta ni tuan-tuan. Orang buta ni bagus tuan-tuan. Dia tidak ada dosa pada mata dia. Oh, hebat tuan-tuan. Ada seorang Arab tuan-tuan, di dalam satu video diviralkan, ni cerita lama budak-budak ni. Dia hafiz Quran 30 juzuk, masya-Allah, tabarakallah, hebat. Bila orang tanya kepada dia, orang tanya kepada budak ni, "Dek, tak mau ke bagi elok balik mata ni? Kalau nak bagi elok balik, kita nak bawa pergi hospital, nak bagi perbaik balik mata ni bagi boleh nampak macam sedia kala. Mau ke?" Dia kata apa? "Memadailah mata aku tidak diizinkan Allah untuk melihatnya. Aku bimbang aku tidak dapat menjawab di atas dosa-dosa mata aku ketika mana dibangkitkan di hadapan Allah kalau Allah celikkan mata aku." Oh tuan-tuan, power punya ayat. Kita tuan-tuan, masya Allah, Allah bagi mata tak reti nak manfaat. Bukan kita tu, kita di sini tuan-tuan, kita di Copenhagen tuan-tuan. Jadi maknanya tuan-tuan manfaat sungguh-sungguh mata yang Allah berikan kepada tuan-tuan supaya ianya menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah di atas nikmat boleh melihat ni tuan-tuan. Boleh? Jadi maknanya tahajud jangan tinggal, tengok benda-benda yang lain, benda-benda yang boleh mendatangkan ibadah, taqarrub ila Allah, benda-benda yang boleh dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, mahkota yang pertama. Mahkota yang kedua iaitu berkenaan dengan telinga kita. Telinga ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala suruh manfaat betul-betul, sebab telinga ni ramai orang salah guna. Bila orang salah guna sehingga orang apabila cerita tentang keburukan manusia, dia pergi dengar satu benda yang sampai ke telinga dia, di dalam pendengaran dia, maka dia sebarkan. Manfaat kepada telinga itu tidak berguna kalau macam tu punya perangai. Maksudnya macam mana ustaz? Maksudnya Allah suruh kita memanfaatkan telinga kita ni cukup hanya mendengar benda-benda yang boleh mengingatkan kita kepada Allah.
Jangan dok pergi masuk telinga ni dengar benda-benda yang boleh jauh diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dok pergi masuk telinga kita ni supaya kita bertambah jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu akan membinasakan kita nanti. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran. Cuba tuan-tuan dengar ayat Quran. Allah kata apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allahu akbar. Allah kata apa? Apabila dibacakan Al-Quran kepadamu, kamu hendaklah diam dan mendengar. Mudah-mudahan kamu tergolong di kalangan hamba-hambaku yang disayangi. Allahu akbar. Jadi maknanya itu dari sudut telinga kita. Telinga ni juga Allah sebut dalam Al-Quran, inna sam'a, Allah sebut afala tasma'un. Adakah kamu tak pernah dengar benda macam ni? Adakah kamu tak ambil berat tentang benda-benda yang aku dah cerita kepada kamu ni di dalam Al-Quran? Adakah dalam kehidupan kamu ni, dalam kehidupan kita ni, kita selalu memanfaatkan telinga kita ni untuk mendengar benda-benda yang boleh mendatangkan ingat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu cara manfaat telinga. Jadi tuan-tuan, ayah-ayah, abang-abang, pakcik-pakcik yang dikasihi sekalian, manfaatkan telinga kita betul-betul. Dengar benda-benda yang baik. Kalau naik kereta, dengar radio-radio yang berfaedah, yang boleh ingat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dengar benda-benda yang boleh menjauhkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dengar benda-benda yang lalai yang boleh mengganggu gugat kehubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali. Itu selesai bab telinga. Kemudian bab hati. Bab hati ni lama sikit tuan-tuan, panjang sikit. Hati ni tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran macam-macam. Kadang-kadang Allah sebut qalbun, kadang-kadang Allah sebut fuad. Jadi maknanya itu semuanya makna-makna hati di dalam Al-Quran. Jadi banyaklah tuan-tuan. Ada yang sebut qulub, ada yang sebut fuad, ada yang sebut qalbun salim, macam-macam di dalam Al-Quran. Cuma saya nak ingatkan kepada tuan-tuan, ayah-ayah, pakcik-pakcik, abang-abang sekalian, jaga hati kita. Sebab hati kita ni Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi tempat pandangan Allah SWT kepada kita. Allah akan pandang hati kita. Kalau tuan-tuan hadir ke majlis ilmu di saat macam ni hari ni, tuan-tuan duduk dalam masjid, Allah pandang hati tuan-tuan. Dia duduk kerana apa ya? Tengok dia. Oh, dia duduk kerana melepasi syarat dia sebagai orang Islam. So dia datanglah Jumaat hari ni, sebab lama dah tak datang. Oh, sebab tu, bukan kerana aku. Tak, kerana benda-benda yang sedemikian. Tuan-tuan, kalau hati kita selalu niat, selalu beranggapan semua yang kita buat, kita cari redha manusia, kita tak cari redha Allah, maka amalan itu akan menjadi sia-sia. Letakkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati kita supaya kita senantiasa buat sesuatu amalan kerana Allah, jangan kerana siapa-siapa, kerana Allah. Saya nak cerita berkenaan dengan hati ni tuan-tuan. Ada seorang alim ulama di Mesir, namanya Syekh Al-Farghli. Syekh apa? Syekh Al-Farghli nama dia. Dia ni tuan-tuan seorang alim ulama, tetapi dia duduk di depan Masjid Al-Azhar, di pintu depan Masjid Al-Azhar, selalu berniaga ganja depan situ. Tapi bukan tahun sekarang lah tuan-tuan, tahun 60-an, tahun awal-awal dulu 90-an ni tuan-tuan, cerita orang lama ni. Lalu dalam keadaan dia duduk berniaga ganja tu, ketika itu imam di Masjid Al-Azhar itu namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani tu imam Masjid Al-Azhar tuan. Berlaku satu kisah di situ. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan satu kisah. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mana dia masuk ke Masjid Al-Azhar, ketika mana dia nak jadi imam maghrib, dia ternampak seorang ulama ni duduk berniaga ganja di hadapan pintu Masjid Al-Azhar. Lalu dia terlintas di dalam hatinya. Terlintas apa? Dia kata di dalam hatinya kepada ulama tersebut, dia kata, nampak alim tetapi meniaga ganja di hadapan Masjid Al-Azhar ni, alim apa macam ni? Lebih kurang macam tu lah tuan-tuan, mengikut bahasa pematang pauh
yang saya guna ni tuan-tuan. Lalu apa berlaku tuan-tuan? Allah hukum kepada si alim ni, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika mana dia naik jadi imam maghrib, Allah lupakan Fatihahnya di dalam solat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada buruk sangka kepada manusia. Sikit lah, bukan banyak pun, sikit lah. Dan orang tu pun tak tahu. Apa berlaku tuan-tuan? Bila dia sembahyang maghrib, dia angkat takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Allah lupakan Alhamdulillah supaya dia gagal menyebutnya kalimah Allah tersebut. Dia diam lama. Jemaah belakang sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia pun ingat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu Allah lupakan Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Lalu dilupakan Maliki Yaumiddin. Setiap ayat dilupai oleh Allah Subhanahu wa taala akan ingatan kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani di atas hukuman hatinya yang ada cenderung bercakap bersangka buruk kepada seorang manusia yang melakukan satu perniagaan di hadapan Masjid Al-Azhar tersebut. Habis selesai semayang, anak murid pakat pergi jumpa tok guru yang dia jadi tok imam ni. Dia kata, Syekh, awak teruk sangat, Fatihah pun lupa. Dia kurang macam tu bahasa tuan-tuan. Lalu dia kata apa? Orang anak-anak murid tanya lagi, ada masalah apa sampai lupa teruk sangat ni? Ada dosa besar apa yang dok buat sangat ni sampai boleh jadi lupa habis surah Fatihah satu apa pun tak ingat? Dia kata, tak ada apa pun, tak ada buat dosa apa pun hari ni, dosa besar apa pun tak buat. Cuma dia baru teringat, oh ada dia kata, sebelum aku masuk masjid tadi, aku terjumpa seorang ulama yang duk berniaga di hadapan Masjid Al-Azhar. Aku ada satu something wrong dalam hati aku ni. Aku pergi kata dekat dia, alim saja tetapi duk berniaga benda-benda yang tak baik di hadapan Masjid Al-Azhar. Selesai habis solat maghrib, dia pergi jumpa dengan alim ulama tu, namanya Syekh Al-Faragli. Lalu dia pergi jumpa, dia kata apa? Syekh, aku nak minta maaf kepada engkau. Syekh Al-Faragli ni tuan-tuan, dia waliullah, dia wali Allah tuan-tuan. Bila ulama ni mai jumpa dia, dia kata apa? Tadi kamu ada kata dekat aku tadi waktu nak masuk masjid ni. Kata apa? Kamu ada kata kat aku ke yang aku ni duk berniaga benda-benda di hadapan Masjid Al-Azhar ni, kamu ada kata benda-benda buruk ke dekat aku ni? Dia tahu tuan-tuan. Lalu dia kata apa? Ya betul, aku ada cakap. Beginilah, kalau kamu nak tahu sebab apa aku berniaga di hadapan Masjid Al-Azhar ni benda-benda macam ni, hang main duduk sekali dengan aku, hang tengok selagi ada orang lelaki duk main beli dengan aku ni, kemudian hang pergi follow dia, hang akan tengok apa yang akan berlaku kepada dia, rentetan daripada dia main beli benda ni daripada aku. Lalu dia duduk tuan-tuan, dia duduk dan dia tengok seorang lelaki tu datang beli barang daripada Syekh Al-Faragli ni, lalu dia follow dia. Follow, tengok dia makan ganja tersebut, lalu dia ludah, lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia balik, dia cerita kepada Syekh Al-Faragli. Syekh Al-Faragli kata apa? Inilah yang aku buat. Aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang aku buat ni, mudah-mudahan orang yang main beli ni, aku menjadi penyebab manusia ini berubah menjadi baik daripada sebelumnya, bahkan menjadi dekat diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala di atas asbab aku berniaga ni. Oh tuan-tuan, bukan kaleng-kaleng Tapi itu cerita lama tuan-tuan, dan tak boleh berlaku di Malaysia. Cuba tuan-tuan buat kat Malaysia, berniaga depan tu, awal, balik awal tuan-tuan. Dia bukan balik awal, sekali orang yang duk izinkan tu pun tuan-tuan masuk ke dalam. Jadi maknanya jangan duk buat mereka kat Malaysia kita ni tuan-tuan. Wallahu ta'ala alam. Itu cerita yang pertama berkenaan dengan soal hati. Maknanya hati kita itu jangan ada satu prasangka buruk kepada sesiapa manusia sekalipun. Walaupun dalam keadaan apa yang kita pandang manusia tu, sama ada kita nampak daripada riak wajahnya dalam keadaan dia ni seolah-olah macam orang jahat, jangan ada satu prasangka buruk pun kepada manusia. Jangan. Kalau tuan-tuan faham kata-kata Ibrahim Al-Adham, seorang waliullah juga ni tuan-tuan. Ibrahim Al-Adham dia kata apa? Kalau kamu pandang kepada seorang tua
maka kamu anggaplah dia itu seorang manusia yang sudah lama beribadah kepada Allah daripada engkau, maka hormatilah dia. Kalau kamu pandang seorang yang dalam keadaan riak wajahnya, dalam keadaan seolah-olah dia ni seorang yang jahat, anggaplah ia kejahatan yang dilakukan itu adalah sebagai orang yang jahil, yang tidak dapat tahu tentang ilmu untuk nak buat kebaikan. Kalaulah kamu tengok seorang yang alim di dalam sesuatu bentuk ibadah yang dilakukan olehnya, pandanglah kebaikannya itu, mudah-mudahan menjadi motivasi ke atas kamu supaya kamu menjadi manusia yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya tuan-tuan, ini soal hati. Sebab itu tuan-tuan, ada seorang manusia, ini diceritakan di dalam hadis Nabi SAW. Cerita ni panjang tuan-tuan, cerita ni panjang sikit lah, panjang tak panjang pun tuan-tuan, sebelum azan kita dah habis tuan-tuan. Satu kisah tuan-tuan, ketika mana seorang raja yang mempunyai seorang pemuda dia, pembantu peribadi dia. Pembantu peribadi dia ni selalu dirujuk oleh raja tersebut. Lalu raja ni tanya kepada si pemuda ni, aku ni nak keluar pergi mengembara, okey ke? Kau nak ikut aku? Dia kata nak ikut. Bila sampai di hutan ni tuan-tuan, tengah duk potong-potong kayu ni tuan-tuan, terluka jari raja tersebut. Lalu raja tanya kepada dia, apa pandangan kamu tentang jari aku ni, dah terpotong tadi? Dia kata apa? Al-khiyaratu makhtarah Allah. Dia kata al-khiyaratu makhtarah Allah. Apa-apa yang berlaku itu datangnya daripada suratan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kamu. Oh gitu. Kau tak menyokong ke aku, kau tak kesan langsung dekat aku ni? Dia kata tak. Al-khiyaratu makhtarah Allah. Dia ulang ayat tu tuan-tuan. Lalu dia balik, dia kata kau nak ikut aku lagi tak mengembara ni? Dia kata al-khiyaratu makhtarah Allah. Dia kata hang ni Syekh, al-khiyaratu makhtarah Allah ya. Duduk dalam penjara lah, duduk tak payah duduk ikut aku lah. Lalu dipenjarakannya tuan-tuan. Bila dipenjarakannya, duduklah dia berseorang diri dalam penjara. Lalu raja ini tuan-tuan, dia bermusafir berseorangan, dia mengembara berseorang diri tuan-tuan, sampai ke satu tempat. Dia masuk perkampungan orang asli. Orang asli zaman dulu tak tahu macam mana tuan-tuan. Orang asli ni tangkap, dia kata apa? Kita nak makan raja ni, kita nak makan seorang pemuda ni, kita tangkap dia, kita nak masak dia, kita nak makan dia, kita nak sembelih dia. Bila nak sembelih, lalu dihadapkan kepada raja orang-orang asli tersebut. Raja ni kata, kalau nak sembelih, pastikan manusia itu tidak ada cacat pada tubuh jasadnya. Lalu dia pun tengok kepada pemuda ni tuan-tuan, dia tengok kepada raja ni tuan-tuan, tengok ada tangan cacat. Lalu dia kata apa? Yang ni manusia second hand, dia kata. Kau hantar balik dia, bebaskan dia. Baru raja ni tuan-tuan, dia teringat kata-kata pemuda ni yang menyatakan al-khiyaratu makhtarah Allah. Apa-apa yang berlaku tu semuanya di dalam perancangan Allah, di dalam suratan Allah. Dia balik tuan-tuan, dia jumpa pemuda ni. Dia kata apa? Macam duduk penjara lama seronok. Dia kata al-khiyaratu makhtarah Allah. Dia duduk ulang ayat tu. Lalu budak ni kata apa? Macam mana raja okey mengembara? Al-khiyaratu makhtarah Allah. Dia pun ulang juga sebut, kata macam budak-budak tu sebut. Lalu dia kata apa? Aku ni dalam perjalanan, waktu aku jalan seorang-seorang, aku kena tangkap. Dia cerita habis, sampai habis cerita tu. Lalu pemuda ni kata apa? Itu pun al-khiyaratu makhtarah Allah juga. Kalaulah aku ikut kamu, nescaya aku akan menjadi mangsa di dalam kumpulan tersebut. Sebab aku tidak ada cacat apapun, daripada hujung rambut sampai hujung kaki aku tidak ada cacat. Tetapi engkau ada satu kecacatan pada tangan kamu, menjadi penyebab kamu dibebaskan daripada nak disembelih. Al-khiyaratu makhtarah Allah. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Ayat-ayat sekalian, maknanya sesuatu benda yang berlaku kepada kita, di hati kita ini mesti ada satu perasaan apa yang berlaku itu semuanya datang daripada Allah. Jangan di dalam hati kita ni berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dari sudut nikmat, dari sudut rezeki, dari sudut kesihatan, dari sudut keafiatan, dari sudut musibah yang ditimpakan ke atas kita, anggaplah ianya datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan datang daripada makhluk. Faham macam tu tuan-tuan, ayah-ayah sekalian? Kalaulah boleh jadi manusia macam tu, nescaya kita akan menjadi manusia yang berada di mana-mana sahaja,
kita akan ada satu kalimah di dalam diri kita, kalimah yang mengubah kehidupan kita bertambah cemerlang di dunia sampailah kecemerlangan di akhirat kelak, iaitu kalimahnya Allah. Tuan-tuan, jadi maknanya jangan ada prasangka buruk kepada Allah di dalam hati kita ni. Agak-agak boleh tak tuan-tuan? Susah susah. Soal apa yang susah kali tuan-tuan? Soal rezeki susah. Kita ada dua kawan kita diutamakan naik pangkat, sedangkan dia biasa-biasa saja. Sedangkan kita ni ada kelebihan yang banyak. Kita kata, "Wosh, mana Ci bagi dia dulu? Sepatutnya aku senior daripada dia. Aku lebih hebat daripada dia." Kita kata, tetapi Allah kata lain. Allah sebut dari sudut apa yang dia ciptakan kita. Dia tahu apa yang ada pada kita. Dia tahu bila nikmat nak diberikan kepada kita. Dia tahu bila rezeki yang sepatutnya diberikan kepada kita. Walaupun kita tahu dari sudut otak dan fikiran kita sepatutnya bila kita dapat. Maknanya apa? Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita, yang dia Maha mengetahui atas apa segala yang berlaku ke atas kita, daripada kita hidup, apa besok nak berlaku, apabila tempat kita nak mati di mana, dan bila masa kita nak dimati di mana, semuanya di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ayah-ayah, pakcik-pakcik, abang-abang yang dikasihi sekalian, jadi maknanya ketiga-tiga ni yang kita sebut tadi, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah kata apa? Ketiga-tiga benda tadi yang kita sebut, Allah kata ketiga-tiga ini akan dipersoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita. Apa yang kita manfaatkan, ke arah mana yang kita gunakan, ke jalan mana yang kita manfaatkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni. Waktu tuan-tuan, jaga elok-elok tiga benda ni. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan memberkati kita hidup di dunia ni, mulia di dunia dan mulia sampailah ke akhirat kelak, insya-Allah. Tuan-tuan, ayah-ayah, pakcik-pakcik, abang-abang yang dikasihi sekalian, untuk akhirnya tuan-tuan yang boleh kita ambil pengajaran daripada apa yang kita ceritakan pada tengah hari ini. Yang pertama, hidup di dunia ni tolong selitkan Allah di dalam kehidupan kita. Apabila kita mengerjakan sesuatu perkara, niatlah hanya semata-mata kerana Allah. Diceritakan oleh baginda Nabi SAW. Nabi cerita, di akhirat nanti, di yaumul mahsyar, akan ada 5 golongan tuan-tuan. 5 golongan yang berjalan di yaumul mahsyar. Golongan yang pertama yang berjalan terus bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Apabila dia dibangunkan daripada kuburnya, ketika itu dia bangun-bangun, dia berada di sisi baginda Nabi Muhammad SAW. Golongan ini ialah golongan yang bertakwa kepada Allah. Adapun golongan yang kedua, dia datang dalam keadaan tanpa kasut, tanpa selipar, tanpa alas kaki, dalam keadaan dia letih, dalam keadaan dia dahaga, dalam keadaan dia lapar, dalam keadaan dia mukanya dihitamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan tidak berkenderaan. Baginda Nabi SAW jawab, orang yang macam ni iaitu golongan-golongan yang disebut sebagai golongan yang dalam keadaan beramal soleh di dunia, tetapi kadang-kadang buat maksiat yang berleluasa dalam kehidupannya. Nak jadi macam tu kan tuan-tuan? Jangan, binasa kita nanti tuan-tuan. Sebab apa binasa? Sebab kita datang bertemu dengan Allah, kita membawa dosa, bukan kita nak membawa takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan, golongan yang seterusnya iaitu golongan yang diheret mukanya ke lantai, ke daratan, mukanya diheret sampailah dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan ini ialah golongan-golongan yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mukanya diheret daripada ke muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, diheret sampai ke dalam neraka Allah, penuh dengan kehinaan, penuh dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas dirinya. Wa na'udzubillah min zalik. Ada orang tanya, "Ustaz, kalau golongan lapar, dahaga tadi Ustaz, macam mana nak menghilangkannya?" Nabi SAW menjawab dalam hadisnya. Nabi kata apa? Kamu bila hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni, kalau kamu selalu memberi makan kepada orang, maka Allah akan tidak memberikan kepada kamu lapar ketika mana di yaumul mahsyar. Kamu tidak akan lapar di yaumul mahsyar. Disebabkan dengan apa? Kamu selalu memberi orang makan di dunia. Jadi tuan,
Bagi orang makan macam mana tuan-tuan? Sponsor lah, letak makanan kat luar. Letak apa ustaz? Letak roti gardenia macam. Kalau ada duit lah. Kalau tak ada, sedekah tabung masjid cukup. Okay. Yang kedua, orang tidak akan dahaga di yaumul mahsyar ketika mana di dunia dia selalu memberi orang minum. Macam ni tuan-tuan. Siapa yang sedia air ini, nanti ustaz minum, dia hilang dahaganya sampai ke yaumul mahsyar. Masya-Allah. Okey. Yang ketiga, dia tidak berpakaian. Kalau nak berpakaian, mestilah dia memberi pakaian kepada hamba-hamba Allah di dunia. Nescaya dia akan mendapat pakaian di yaumul mahsyar. Yang keempat, sesiapa yang hidup di dunia ini dalam keadaan dia selalu melakukan sesuatu perkara mencari redha Allah. Hidup di dunia ni dia buat amalan-amalan apa? Semata-mata nak cari redha Allah, semata-mata nak bagi Allah suka kepada dia. Maka di sana Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga dan memelihara kehidupannya di sana, bahkan akan melengkapi segala keperluannya di sana. Allahu akbar. Yang kelima dan yang terakhir, iaitu hamba-hamba Allah yang hidup di dunia banyak membantu agama Allah untuk dikembangkan supaya ianya menjadi ejen kepada agama Allah. Maka di sana Allah akan berkhidmat untuk dia dan akan memberikan keselesaan kepada dia, bahkan akan dimuliakan kehidupannya dan senantiasa di dalam jagaan dan peliharaan Allah yang berterusan ketika mana di yaumul mahsyar. So tuan-tuan nak yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Ambil 5 dulu ustaz, senang dapat semua. Cantik. Jadi maknanya, sebarkan agama Islam, pamerkan sifat-sifat seorang yang beragama Islam, pamerkan akhlak-akhlak Nabi SAW di dalam kehidupan kita, supaya menjadi daya tarikan kepada manusia-manusia yang lain untuk mengikuti apa yang kita lakukan di dunia ni, supaya menjadi cerminan dari sudut agama Islam dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya rasa itu saja yang boleh saya kongsikan kepada tuan-tuan dan ayah-ayah, pakcik-pakcik dan abang-abang sekalian. Jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan ibu dan ayah kami wahai Allah. Kasihanilah mereka dan sayangilah mereka seperti mana kasih dan sayangnya mereka kepada kami semasa kecil. Ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia, jadikanlah kubur ibu dan ayah kami satu taman daripada taman-taman syurga-Mu wahai Allah. Jangan sesekali kau jadikan kubur ibu dan ayah kami satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu ya Rahman. Ya Allah ya Tuhan kami, bantu kami untuk ingat kepadamu, bantu kami untuk menjadi hamba-Mu yang bersyukur, bantu kami untuk menjadi hamba-Mu yang hanya beribadah semata-mata kerana-Mu wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, perteguhkanlah iman kami dan takwa kami untuk-Mu wahai Allah. Mudah-mudahan kami senantiasa selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti. Rezekikan kami untuk diizinkan menyebut kalimah-Mu la ilaha illallah sebelum nyawa kami berpisah daripada jasad kami ini wahai Allah. Rezekikan kami nanti wahai Allah, agar dijadikan kubur kami nanti satu taman daripada taman-taman syurga-Mu wahai Allah, dan diberkati kehidupan kami di yaumul mahsyar, agar dipermudahkan urusan kami di sana wahai Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Al. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.